macam ini. Alright, seterusnya membuat pemerhatian. Okay, pelajar masih okey lagi ya? Okay, dalam setengah jam lebih kita dah tengok sampai pemerhatian. Okay, jadi pemerhatian ni adalah kemahiran yang senang dan payah untuk dapat jawapan. Sebab apa? Kesilapan menjawab. Jadi kena faham betul-betul apa itu pemerhatian. Kemahiran membuat pemerhatian adalah kemahiran kita menggunakan panca indera kita. Ada 5 sense kan? Ada 5 organ deria, panca indera kita. Kita gunakan untuk telinga untuk dengar, kulit untuk sentuhan, hidung untuk bau, lidah untuk rasa dan mata untuk melihat. Pemerhatian. Itu masuk kemahiran membuat itu kalau dalam eksperimen lah. Okey. Awak dengar perkataan meletup. Eksperimen itu meletup. Itu adalah mendengar. Sentuhan. Awak sentuh, oh sabun ini rasa licin. Itu sentuhan. Rasa. Rasa tak boleh lah kalau eksperimen bahan kimia. Penglihatan, pertukaran warna. Jadi itu adalah pemerhatian. Tetapi untuk dalam kertas, kita tengok apa yang kita boleh tengok dengan mata lah. Kan? Jadi kat sini, merujuk kepada PB. Keywords dia PB. Melihat kepada pemboleh bergerak balas. Kita tengok contoh. Okey. Okey, ada 2 gambar rajah. 2A, 2B kat bawah ni. Tulis satu pemerhatian berdasarkan eksperimen di atas. Okey. Pemerhatian. So, apa yang kita nak lihat kat sini. Ingat tadi, keywords dia kita nak lihat kepada PB. Jadi, nak mudah, awak kena pasti tu pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, CV, mana CV? Awak nampak. CV ni malar. Malar, constant 5 gram, 5 gram malar. MV yang kita manipulasi, ada L, ada M, jenis logam, itu ada manipulasi. Bergerak balas, nampak itu. Apa ni belajar? Awak nak tulis apa sebagai responding atau bergerak balas? Seorang? Tulis apa sini? Ada guess? Apa kat depan ni? Kena ada? Isi padu gas. Okey, isi padu gas. Isi padu gas. Jadi itu yang kita nak lihat dalam menjawab pemerhatian. Okey, jadi pemerhatiannya adalah isi padu gas yang terhasil di 2A lebih sedikit. Awak nampak kan? Isi padu gas yang terhasil di 2A lebih sedikit berbanding 2B. Itu pemerhatian yang kita nampak. Okey, kesilapan yang selalu pelajar buat kat sini, dia jawab yang sebab kepada pemerhatian. Contoh, dia akan jawab logam M lebih reaktif. Ini yang selalu pelajar suka jawab. Itu adalah yang kita akan lihat selepas ini, inference. Jadi ini adalah inference. Sebab kepada pemerhatian tadi. Jadi ingat pemerhatian benda yang kita lihat. Okay, so kita lihat apa tadi? Kita lihat kuantiti gas kan? Jadi kat situ pemerhatian adalah isi padu gas dalam 2A sedikit. Sampai sini pun dah cukup. Kalau nak letak 2B pun okey. Dan dalam 2B banyak. Okay, sama macam ni. Okey, kita nak lihat sekarang apakah pemerhatian dia. Kita nak lihat PB kan. Jadi PB dia bergerak balas sekarang kita lihat adalah kedalaman. Kedalaman lekuk. Kedalaman lekuk. Jadi pemerhatian dia sekarang lekuk P lebih dalam dari lekuk Q. Benda yang kita nampak sekarang. Lekuk P lebih dalam daripada lekuk Q. Alright, seterusnya contoh yang terakhir.
Okey, apakah yang kita nak lihat kat sini? Kita nak lihat bacaan emitter. Okey, kita nak lihat PB kita adalah bacaan emitter. Ini pelajar ramai akan jawab. Pemerhatian. Pemerhatian, ramai akan jawab. Mana dalam rajah 61. Okey, dalam rajah 61, pepejal plumbum 2 bromida tidak boleh kondak elektrik. Ini yang pelajar suka jawab sebab dia dah faham secara teori. Pepejal plumbum 2 bromida tidak boleh mengkondaksi elektrik. Ini juga topik form 5 tapi kita nak lihat konsep dia. Pepejal plumbum 2 bromida tak boleh kondak elektrik. Jadi pemerhatian ini salah. Sebab awak tak nampak boleh kondaksi elektrik atau tidak. Ini adalah inference. Ini adalah inference. Jadi apa yang kita nampak sekarang? Bacaan emitter. Bacaan emitter sekarang adalah sini kosong. Sini 0.2. Jadi pemerhatian dia rajah 9.1 menunjukkan bacaan kosong emitter. Manakala rajah bawah ni 6.2 menunjukkan ada bacaan 0.2 emitter. Jadi pemerhatian benda yang nampak. Benda yang nampak, bukan yang tak nampak. Okey. Alright, kita tengok contoh ini. Awak nampak sini. Okey, cuba tadi awak dah tahu kan pupuk liubah semua. Apa masalah dengan jawapan pelajar ini? Blok Ganser lebih kuat berbanding blok kuprum. Soalan tanya pemerhatian. Macam mana awak nak nampak benda tu kuat? Kan? Awak nampak melalui pemerhatian. Pemerhatian dia apa? Apa dia pelajar kat sini? Yang kita boleh nampak. Dengan mata awak. Mana? Kat mana? Kat mana pelajar? Atas ke bawah? Sini ada? Tak ada. Sini kan? Kita boleh nampak apa? Lekuk. Jadi, ada yang nak cuba? Pemerhatian yang betul. Ini salah Sebab apa? Kuat ini adalah benda yang tersirat. Yang kita nak cari sekarang, pemerhatian adalah tersurat. Jelas. Nampak. Apa dia? Ada yang nak cuba? Ini. Fokus kepada sini. Nah, ada yang nak cakap? Ada? Lekuk. Ana cuba. Okey, cuba. Lekuk blok kuprum lebih besar daripada lekuk blok gangsa. Okey. Lebih besar. Itu yang kita nampak. Kan? Awak nak buat comparison tak apa, tak buat pun tak apa. Lekuk yang dihasilkan oleh blok kuprum lebih besar diameternya. Jadi itu adalah tersurat. Jadi kita boleh gunakan perkataan tersurat supaya lebih mudah faham lah. Sebab awak belajar dalam bahasa Melayu kan. Isi tersurat, isi tersirat. Tersurat dah ada kat situ. Apa yang dah ada kat sini? Lekuk kedalaman. Yang tersirat adalah sebab kepada pemerhatian tadi. Itu adalah inference. Kita cerita terus inference. Baru adalah ini sepatutnya jawapan dia kat sini. Kenapa lekuk dia lebih besar? Kerana blok kuprum adalah kurang keras berbanding blok gangsa. Okey. Jadi kat situ antara kesilapan pelajar buat, dia letak inference pada pemerhatian. Ingat, pemerhatian benda yang tersirat. Ingat tersurat. Tersurat, nampak. Okey, jangan pergi jawab yang tersirat. Sebaliknya, itu adalah inference. Okey, ini dia inference. Okey, inference adalah sebab kepada pemerhatian. Kita jawapan pelajar. Okey, ada 24 respon. Tetapi saya tak dapat nak ambil semualah. Okey, sorry lah kalau yang tak ada kat sini. Nama pun tak ada kat sini. Tapi saya dah convert kepada teks. Mungkin saya akan share dengan cikgu supaya cikgu boleh check dengan pelajar lah secara detailnya. Jadi ini adalah jawapan pelajar dalam soalan Google Form yang saya bagi.
Okey, kita lihat kemahiran pemerhatian. Okey, Rajah menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bahan. Okey, kita laju-laju Jadi respon pun kena laju-laju. PM apa? Rajah, awak dah jawab ni. PM apa? Manipulasi apa? Come on. Manipulasi. Manipulasi. Tak ada nak jawab pula. Okey, tak apalah. Okey, jadi pembulian manipulasi blok Cuprum. Blok gangsa. Okey. Gangsa. Okey, PB. Okey, awak boleh tengok kat situ kan. Mengkaji kekerasan bahan. Jadi itu adalah PB. Kekerasan. Tetapi PB ini adalah yang tersirat. Untuk menjawab pemerhatian, perlu cari PB yang tersurat. Jadi yang tersurat adalah keadaan bahan selepas diketuk. Yang tersurat tu jelas. Keadaan bahan selepas diketuk. Ditanya 1.1. Maksudnya ini saja. Ini awak tak payah tengok. Kenapa tak boleh buka ni? Okay. Allahu Akbar. Okey. Ini saja 1.1. Yang ini awak tak payah pusing lagi. Baca soalan betul-betul. Soalan boleh bagi berdasarkan eksperimen nyatakan pemerhatian. Itu selamat. Tapi sekarang dia nyatakan berdasarkan Rajah 1.1. Jadi kat sini awak sentuh gangsa yang berada pada 1.2 terus salah. Nampak? Okey. Jawapan yang kedua. Cuprum merupakan atom yang mudah menggelongsor manakala gangsta. Oh, ini gangster mana ni ya? Gangster gangsa. Merupakan lapisan atom yang susah menggelongsor. Itu adalah sebab kenapa dia keras. Kenapa itu tak mudah berubah. Itu adalah sebab yang tersirat. Ini juga tersirat. Dan cerita pasal gangsa tak nak. Ini pun salah. Kaji kekerasan bahan. Blok Cuprum tersebut bertukar kepada kepingan Cupra. Sorak sikit. Pelajar ini bagus. Dia menjawab pemerhatian untuk 1.1. Nampak? Blok Cuprum bertukar kepada kepingan Cupra. Surat. Awak nampak kat sini. Tersurat saya lihat tunjuk kat situ keadaan bahan selepas diketuk. Tersurat. Manakala yang jawab bawah semua betul. Blok Cuprum berubah bentuk selepas diketuk. Berubah bentuk kan. Walaupun tak jelas bentuk apa. Tapi okey lah. Bertukar. Berubah bentuk. Okey. Menjadi kepingan Cuprum betul. Kau boleh berubah bentuk. Ini tak payah. Ini tak payah cerita sebab apa? Sebab dia nak Rajah 1.1. Okey, jadi tapi walau bagaimanapun jawapan ini komplit berubah bentuk apabila diketuk. Betul. Okey. Seterusnya. Masih lagi dalam pemerhatian. Gangsa lebih keras daripada Cuprum. Okey. Betul ke salah? Saja nak tanya respon pelajar. Betul ke salah pelajar? Come on. Betul. Tembak sikit. Salah. Kenapa salah? Ingat balik. Kita tengok balik pemboleh ubah tadi ada dua. Kekerasan tersirat. Pemboleh ubah tersirat. Yang tersurat ni kita nampak dengan daripada gambar tu kan. Kekerasan awak tak nampak. Mana tahu lebih keras. Awak tafsirkan dan melihat kepada perubahan bentuk. Yang tersurat adalah keadaan bahan selepas diketuk. Jadi pelajar ini dia sebut pasal gangsa. Terus salah.
Sebab apa? 1.1. Ini je. Okey, jadi baca soalan betul-betul. Okey, ini kekerasan bahan. Blok gangsa tak payah cerita gangsa. Semua ni tak baca soalan ni ya. 1.1 ingat balik. Jadi jangan gopoh gapah. Kata sama sebenarnya manakala. Tapi ini menyelamatkan dia. Blok kupra berubah bentuk apabila dipukul. Kan? Cuma kalau boleh awak ceritalah blok kupra berubah bentuk jadi apa kepada kepingan kupra. Seperti jawapan ini blok kupra tersebut bertukar kepada kepingan kupra. Okey. Untuk mengkaji ini tujuan. Blok kupra berubah yang okey. Laki kuat lagi ni. Okey, lagi. Blok gangsa. Kita pasal gangsa. Gangsa 1.2. Kita nak 1.1. Salah. Okey. Nampak? Satu, dia cerita pasal gangsa. Satu, dia cerita pasal kekerasan. Kita tak nak cerita pasal kekerasan. Blok kupra berubah bentuk selepas diketuk. Okey. Okey. Okey, pelajar. Ada soalan untuk mengenai apa ni? Pemerhatian? Cikgu, saya ada soalan. Okey. Maklimah Fazlina. Kan soalan jawapan nombor 3 tadi, selalunya soalan pemerhatian ni, dia satu markah kan cikgu? Ya, satu markah. Satu markah kan? Okey, soalan nombor 3, jawapan nombor 3 pelajar, blok gangsa kelihatan sama, dia salah, tapi ada betul kan blok kupra bertukar bentuk. Okay. So, dia ada markah tak untuk itu? Okey. Dia macam ni. Okey. Cikgu kan? Bukan pelajar kan? Cikgu kan? Dia sekarang dia tak jejaskan jawapan keseluruhan pelajar. Sebab dia cerita pasal blok gangsa. Blok gangsa ni pada 1.2. Jadi kat sini dia tak jejaskan konsep pelajar ini. Sebab betul kelihatan sama, cuma pelajar ni tak baca soalan. Dalam setengah keadaan, contohlah pembeli ubah kan. Kita bagi contoh, pembeli ubah manipulasi, pelajar jawab satu, jenis bahan. Dan satu lagi, dia jawab kekerasan. Nampak kat sini, ini betul. Tapi kekerasan salah. Kalau kes macam ni, memang jadi salah. Dipanggil wrong cancel right, WCR. Yang salah menyalahkan yang betul. Sebab konsep dia berbeza. Jenis bahan kekerasan ni pun boleh ubah berbeza, jadi dia efek. Macam jawapan yang ketiga ni, dia tak jejaskan ayat blok kupra berubah bentuk itu. Walaupun dia menjawab untuk 1.2, tapi dia tak jejaskan yang ini. So itulah cara pemeriksaan lah. Okay, jelas cikgu? Boleh maka ini tak jelas. Cuma pelajar jangan baca soalan betul-betul. Dia nak 1.1. Kalau soalan dia tak minta rajah mana, awak boleh jawab. Dia akan jadi ini betul. Banyak yang betul. So sekarang 1.2. Okey, andailah soalan ni tak tanya 1.1 sebab saya percaya ramai pelajar tak baca betul-betul soalan ni. Okey, kita lihat sekarang. Seandainya dia tak ada 1.1. Okey, berdasarkan eksperimen, nyatakan pemerhatian kan untuk eksperimen ini. Tetap gangsa lebih keras salah. Sebab apa? Ini tersirat. Iaitu inference. Bukannya yang kita nampak. Kekerasan tak nampak. Yang kita nampak sekarang berubah bentuk kan. Kekerasan bahan dia itu lagi salah. Itu PB. Okey, untuk mengaji ini salah. Jadi ini pun seandainya tak ada rajah tak ada soalan 1.1 pun, ini tetap salah. Sebab apa? Ini juga tersirat. Nampak? Tersirat. Benda yang sebaliknya. Kita nak lihat sekarang tersurat untuk pemerhatian. Okey. Ada soalan? Sama juga macam ni. Blok gangsa lebih keras. Seandainya tak ada yang rajah 1.1 tadi. Juga salah sebab itu adalah yang tersirat. Kita nak lihat sekarang yang tersurat. Berubah bentuk. Sebab ini efek kepada definisi secara operasi nanti. Definisi secara operasi kalau sini awak silap, maka kemungkinan besar definisi secara operasi nanti salah. Okey, ada soalan tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tengok inference.
Inference baru sebab. Okey. Kerana tidak berubah bentuk. Maka ini jawapan soalan pelajar yang pertama tadilah. Dia tertukar. Blok gangsa bersifat keras diletak pada pemerhatian. Jawapan inference dia kerana tidak berubah bentuk. Nampak pelajar ini tertukar. Ni pelajar yang sama ini adalah jawapan daripada pelajar yang sama. Yang pertama ni. Dia pergi jawab bersifat keras pada pemerhatian. Sedangkan dia tertukar. Okey, nanti saya buka lah jawapan dia je jadi tak apa pelajar saya buka sekejap jawapan awak. Mana tadi? Supaya sorry lah terpapar nama ni. Supaya kita dapat ambil iktibar lah semua. Okey, macam ni. Nampak? So lebih jelas lah. Boleh nampak Nampak tak? Boleh. Ada tak kat sini tuannya? Ulianur Rahmi. Ada tak kat sini? Ada. Ada. Okey. Jadi kat sini apa masalah dia? Dia jawab pemerhatian blok gangsa bersifat keras. Nampak? Ini sebenarnya berada di bawah. Kan? Blok gangsa bersifat keras ini adalah inference. Manakala kerana berubah bentuk ni, kuprum berubah bentuk apabila dia ketuk pada pemerhatian. Okey, jadi nampak apa yang kita boleh betulkan kat situ. Okey, baca. Okey, jadi kita teruskan kepada jawapan ni. Nampak banyak sikit lah jawapan. Blok gangsa bersifat keras. Salah kan? Sorry. Pemerhatian still dalam 1.1. Ini patutlah pelik. Inference bagi jawapan anda di 1A1 1A1. Jadi sini. Memang tadi merujuk pada 1.1. Okey, jadi ini salah. Inference. Ini jawapan hebat ni. Kerana apabila ini pun jawapan untuk 1.2. Sayang betul. 1.2 Maksudnya dia jawab kepada 1.2. Alloy. Yang tiga, kerana gangsa mempunyai sifat nampak. So keseluruhannya pelajar tersilap. Dia tak baca soalan betul-betul, meminta 1.1 lah. Mengkaji kekerasan ini tujuan. Kerana kuprum yang beralurkan duralumin. Salah juga. Kuprum adalah logam tulen. Mudah mulu dan mudah ditempa. Bulu bersifat mulu dan mudah ditempa. Ini sifat logam. Menjadi kerana ini boleh lah. Daya ketara kebenaran. Dia sebenarnya kuprum bersifat mudah dibentuk. Inilah. Okey, yang paling tepat sekarang adalah kuprum kurang keras. Kuprum kurang keras. Ini paling tepat lah. Ada tak jawapan pelajar jawab? Kerana gangsa salah. Gangsa sekali lagi. Sebab apa jadi salah? Sebab diminta 1A1. Andai kata tak ada 1A1 ni, iaitu merujuk 1.1, jawapan ini betul lah. Tapi sekarang kita rujuk kepada ini. Kuprum boleh ditimpa. Bukan timpa. Aku gangsa. Ni boleh. Tapi sekarang kan, kita tak kaji berkenaan tempa tau. Kita kaji sekarang kekerasan. Sebab kalau gangsa ni pun, kalau dia betul-betul kuat, dia boleh tempa juga. Sekarang adalah, awak tengok keywords dia kekerasan. So, nampaknya tak ada yang betul kat sini. Jawapan yang betul adalah kuprum kurang keras. Inference kuprum bersifat kurang keras. Top. Okey, nampak kat situ. Jadi boleh pelajar boleh ubahlah teknik menjawab tu. Okey, ada soalan pelajar? Cikgu? Untuk inference? Cikgu? Ya. Ada? Tak ada? Tak ada, kita teruskan. Okey, macam ni Seandainya supaya pelajar jelas lah. Seandainya soalan daripada awal tadi, dia tak refer kepada 1.1. Maksudnya, tak ada berdasarkan eksperimen dan kita terus kepada inference. Berdasarkan eksperimen maksud keseluruhan. Maka, barulah jawapan, mana tadi? Ini, inference. Kalau tak ada merujuk 1.1,
barulah ini betul. Jadi ini betul. Ini betul, bersifat keras. Ini kita abaikan. Nampak? Okey, jadi pelajar sekarang tergopoh membaca soalan lah. Okey, jadi saya ubah balik soalan supaya nampak lah. Jadi andai kata tak rujuk satu persatu, maka jawapan ini betul. Gangsa lebih kuat, lebih keras. Gangsa lebih keras. Okey. So, harap semua boleh faham? Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan kepada kemahiran seterusnya.